Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di dalam video yang ketiga ini dalam program pendidikan pencegahan dadah bagi tahun 2021. Jadi sebelum ini cikgu telah membuat satu video yang pertama dan juga video yang kedua. Video yang pertama cikgu memberi penekanan tentang bahaya penyalahgunaan dadah, dan video yang kedua cikgu telah memberi penerangan tentang bahaya penggunaan alkohol dalam kehidupan. Jadi tibalah masanya cikgu meneruskan untuk video yang ketiga ini. Cikgu akan memberi penerangan tentang bahaya rokok dan juga rokok elektrik. Jadi cikgu memohon kepada semua murid supaya memberi perhatian tentang video ini, kerana masalah rokok ini sangat berleluasa di kalangan remaja, terutamanya murid-murid sekolah SMK Tunku Panglima Besar. Jadi di sini cikgu ingin berkongsi maklumat-maklumat berkenaan bahaya rokok. Jadi janganlah biarkan video ini hanya semata-mata sebagai video penerangan sahaja, tetapi biarlah video ini menjadi sebagai titik mula kepada murid-murid yang terlibat dengan rokok ini supaya belajar untuk berhenti merokok. Jadi kita teruskan kepada slide yang pertama berkenaan dengan rokok ini. Jadi cikgu mulakan bahan-bahan yang terkandung di dalam sebatang rokok, dan cikgu rasa kebanyakan pelajar mengetahui tentang maklumat ini, tetapi cikgu ingin mengulanginya supaya kita dapat bersama-sama sentiasa diberi peringatan tentang bahaya rokok kepada diri kita. Jadi untuk rokok ini, bahan yang pertama yang ada di dalam kandungan rokok adalah turpentin, iaitu turpentin ini berfungsi, dia amat beracun, biasanya digunakan sebagai penanggal cat. Dia ada di dalam sebatang rokok. Bahan yang kedua adalah propylene glycol, iaitu bahan ini digunakan untuk membantu penghantaran nikotin dadah, ketagihan tembakau ke otak. Itu bahan yang kedua. Bahan yang ketiga berkenaan dengan butana, iaitu butana ini dia mudah terbakar. Ia salah satu komponen utama petrol yang ada dalam rokok kita tu. Okey, bahan yang keempat adalah kadmium, iaitu yang boleh menyebabkan kerosakan hati, buah pinggang dan juga otak. Bahan yang seterusnya adalah amonia, bahan yang digunakan untuk mencuci lantai. Okey, seterusnya adalah benzonia, iaitu salah satu kimia yang menyebabkan barah, digunakan untuk membuat apa sahaja daripada racun makhluk perosak kepada pencuci hinggalah petrol. Itulah bahan yang berbahaya yang ada. Dan ada lagi bahan lain, iaitu metoprena, iaitu bahan kimia yang digunakan untuk menghapuskan kutu binatang peliharaan. Okey, bahan yang seterusnya adalah benzoperina, iaitu salah satu kimia yang menyebabkan barah paling berbahaya di dunia. Okey, selain daripada itu ada juga arsenik. Arsenik ini adalah racun membunuh yang menjadikan bibir melecur, pernafasan berbau. Seterusnya bahan yang ada dalam rokok adalah aseton, salah satu ramuan aktif penanggal pengilat kuku. Okey, bahan lagi yang ada dalam rokok adalah plumbum. Keracunan plumbum merencatkan pertumbuhan, membuatkan anda muntah dan merosakkan otak. Dan bahan yang terakhir yang ada dalam sebatang rokok adalah formaldehid, iaitu yang menyebabkan barah dan merosakkan paru-paru, kulit dan sistem penghadaman. Bahan ini digunakan untuk mengawet mayat. Jadi para murid sekalian, dengan adanya bahan-bahan di dalam rokok, sanggupkah kita nak merosakkan diri kita semata-mata keseronokan jangka masa pendek ini? Banyak bahan-bahan kimia yang berbahaya yang ada dalam rokok yang disembunyikan. Tapi sekarang ini maklumat-maklumat ini kita boleh dapati dengan mudah. Tetapi hati kita keras, hati kita ingin mencuba, sehingga menyebabkan kita terasa amaran-amaran yang dikeluarkan oleh pihak kesihatan kita tidak endahkan. Jadi kita teruskan slide yang kedua berkenaan dengan rokok ini. Jadi ini adalah kesan-kesan rokok yang akan terjadi kepada kita sekiranya kita terus menerus ataupun tidak mahu insaf menggunakan rokok dalam kehidupan kita.
Yang pertamanya, pengguna rokok ini dia nafas berbau. Dia juga boleh menyebabkan giginya rosak, bibirnya hitam, boleh terjadi stroke kepada dirinya, boleh terjadi kanser hati, buta, ulcer perut, kurang subur bagi lelaki dan perempuan, lelah teruk, bronkitis kronik, kanser pundi kencing, kanser mulut, kanser esofagus, kanser pankreas, penyakit jantung, kanser rahim, kanser hati, pendek hayat, kanser tekak, kanser paru-paru dan juga kurang stamina. Ini adalah penyakit-penyakit yang selalu terkena kepada penghisap rokok yang tegar. Jadi saya nak menyuruh kepada anak-anak murid sekalian supaya selamatkanlah diri. Menyuruh kepada kamu dan juga menyuruh kepada diri saya sendiri, selamatkanlah diri kita daripada bahaya-bahaya rokok ini. Jauhilah. Kalau kamu belum mencuba, janganlah cuba. Kalau siapa yang telah terlibat dengan masalah rokok ini, belajarlah untuk berhenti. Cuba sedaya upaya untuk berhenti daripada rokok. Kerana rokok ini tidak ada kebaikan langsung pada diri kita, hanya kemudaratan saja yang ada pada diri yang akan terjadi kepada diri kita. Selamatkanlah diri kita untuk masa depan yang lebih baik. Okey, masa depan kesihatan kita yang lebih baik. Dan satu lagi berkenaan dengan rokok ini, sekarang ni ada satu lagi gejala rokok yang sangat diminati ramai, iaitu berkenaan dengan rokok elektrik. Okey, di sini juga saya nak menerangkan sedikit sebanyak tentang rokok elektrik, ya, ataupun orang kata apa, lebih popular dengan panggilan vape ini. Apakah yang dimaksudkan dengan rokok elektrik? Rokok elektrik ini adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubahkan cairan menjadi wap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Rokok elektrik umumnya mengandungi nikotin, zat kimia lain serta perasa flavor atau bersifat toksik atau juga racun. Jadi ini adalah rokok elektrik yang rata-rata pelajar mengatakan rokok elektrik ni lebih selamat daripada rokok yang menggunakan tembakau. Tetapi pada pendapat pejabat kesihatan, rokok elektrik juga memberi kesan yang tidak baik kepada tubuh badan. Di sini saya ingin kongsikan bahaya vape untuk kesihatan. Yang ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi apakah bahaya vape kepada kesihatan? Yang pertamanya, vape ini dia boleh menurunkan sistem imunisasi badan. Antibodi badan tu dia akan turun. Jadi bahayalah jika kita tidak ada imunisasi badan ini, ataupun imunisasi badan kita ni menjadi lemah. Senang kita mendapat penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang kedua, bateri vape ini juga mudah meletup kerana ia cepat panas jika kita guna berlebihan. Jadi dia bahaya ketika kita penggunaan vape ini. Yang ketiga, cecair vape yang mempunyai pelbagai perisa menyebabkan paras sitotoksisiti yang tinggi. Lebih mudahnya, maksudnya menyebabkan toksik di dalam badan kita tu menjadi tinggi. Kita faham, jika toksik di dalam badan kita tinggi, ia sangat berbahaya kepada tubuh badan kita. Selain daripada itu, vape ini juga dia menyebabkan masalah kesihatan seperti bara hati, dan juga gangguan usus serta lain-lain. Jadi sama kaedahnya kalau kita lihat perbandingannya dengan rokok yang menggunakan tembakau, tetap akan melibatkan penyakit bara dan juga gangguan usus. Masalah yang seterusnya, bahaya yang seterusnya yang apabila kita menggunakan vape ini adalah cecair vape mempunyai paras nikotin yang tinggi yang membolehkan menyebabkan kematian mengejut. Kalau kamu tahu, kalau kita tengok sekarang ni ramai mangsa-mangsa yang terlibat yang mati tiba-tiba, secara tiba-tiba mati mengejut, dan salah satunya adalah penggunaan rokok. Dan yang terakhir yang disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ini adalah berkenaan vape juga boleh menyebabkan ketagihan.
ramai yang menyatakan vape tak apa.